Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan Allah, kekasih kita, kekasih Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pertemuan kali ini kita nak sambung daripada pembacaan kitab hadis yang telah disusun oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab beliau yang lebih dikenali dengan gelaran Jami' ataupun Sunan Tirmizi. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita dah tiba pada bab yang ke-78. Bab yang ke-78 daripada bab-bab berkenaan tentang solat. Dan muka surat 195 daripada cetakan kitab saya. Jika ada yang ingin untuk mendapatkan terjemahan hadis, boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Maka pada bab yang ke-78, sambil itu jangan lupa pada pelajar, sahabat-sahabat semua untuk memperbanyakkan selawat ketika mana mendengar sabdaan baginda Nabi SAW. Bab yang ke-78, Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa annahu yujafi yadaihi an janbaihi fir ruku'. Kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang bahawa sesungguhnya seseorang itu yujafi perlu untuk menjarakkan kedua tangan daripada kedua sisi badan fir ruku' sewaktu rukuk. Maka waktu rukuk, maka tangan tersebut perlu diluruskan dan pada waktu itu dijauhkan daripada sisi badan. Riwayat yang dibawa adalah riwayat yang ke-259 di mana kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Bundar qala hadatsana Abu Amir al-Aqadi qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman qala hadatsana Abbas bin Sa'd qala ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid wa Sa'd bin Sa'd wa Muhammad bin Maslamah. Maka keempat-empat ini, Abu Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah, fadzakaru, mereka telah berkumpul, lalu pada waktu itu mereka bercakap berkenaan tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Humaid, maka berkatalah Abu Humaid, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku paling mengetahui di antara kamu tentang cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Humaid, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'a telah rukuk, fa wada'a yadayhi, maka baginda telah meletakkan kedua tangan baginda ala rukbatayhi, pada lutut baginda. Maka tangan diletakkan di atas lutut. Ka'annahu, seolah-olah baginda qabidun, memegang alaihima, kedua lutut tadi. Maka dipegang kedua lutut sewaktu rukuk. Wa wattara yadaihi, dan baginda meluruskan kedua tangan baginda. Wattara ataupun autara, maksudnya menegangkan panah pada busur. Sebab itu kita lihat pada dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syabbaha yadar raqi idza maddaha bil qaus idza autara. Apabila seseorang itu dia masukkan anak panah pada busur dan pada waktu itu dia tarik anak panah tersebut, maka perbuatan tersebut dipanggil wattara ataupun autara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tashbih, memberi persamaan
untuk tangan ketika mana rukuk pada waktu itu diluruskan, bukan pada waktu itu dibengkokkan. Fanahahuma, dan Nabi SAW menjarakkan kedua tangan baginda an janbai, daripada sisi badan baginda. Maka ini adalah cara rukuk Nabi SAW. Satu, kedua tangan memegang lutut. Yang kedua, kedua tangan tadi lurus, tidaklah bengkok ke tepi ataupun ke dalam. Dan yang ketiga, dijarakkan kedua tangan daripada sisi badan. Berkata Imam Tirmizi, wa fil babi an Anas radhiyallahu anhu, dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abi Humaid, hadis Abu Humaid As-Sa'idi adalah hadis yang hasan sahih, wa huwa alladhi, dan itulah yang telah dipilih oleh ahli ilmu bahawa seseorang lelaki perlu menjarakkan kedua tangannya daripada sisi badan sewaktu rukuk dan juga sujud. Jelas ke jelas? Bab yang ke-79. Bab ma jaa fi tasbihi fi ruku'i was sujud. Kata Imam Tirmizi pada bab yang ke-79, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tasbih sewaktu rukuk dan juga sujud. Lihat kepada Arafah. Pada Arafah, baris yang pertama, jumpa ke? Okey, gariskan. Al-aqwalu fi thalathi tasbihat fi ruku'i was sujud. Pandangan berkenaan 3 kali tasbih sewaktu rukuk dan sujud. Al-masyhur, yang masyhur adalah sunniyatu thalathi tasbihat. Sunnah membaca 3 kali tasbih. Itu adalah yang sunnah. Kemudian kita lihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris selepas tersebut. Wa wujubu, jumpa tak? Wa wujubul maks ataupun al-muks. 6 baris selepas yang tadi. Gariskan. Wa wujubul muks qadra tasbihah. Sekurang-kurang yang wajib untuk seseorang itu dikira i'tidal ataupun tamakninah, minta maaf, tamakninah adalah kadar 1 tasbih. Maka sekurang-kurangnya 1 tasbih, sekurang-kurang sempurna 3 kali tasbih, kemudian sebaik-baiknya pada waktu itu adalah 9 kali ataupun 7 kali tasbih. Tapi itu kalau solat bersendirian. Tapi 3 kali tasbih adalah yang biasa kita amalkan. Okey. Riwayat yang ke-260. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Isa bin Yunus an ibn Abi Dhi'b an Ishaq bin Yazid al-Hudhali an Aun bin Abdullah bin Utbah an ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raka'a ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu rukuk, faqala, maka dia berkata sewaktu rukuknya, "Subhana rabbiyal azim," sebanyak 3 kali, faqad tamma, maka telah sempurna rukuknya, wa dzalika adnah, dan itulah yang sekurang-kurang sempurna. Sekurang-kurang sempurna 3 kali tasbih. Sebab itu baca sahara pula. Okey. Ai adna tamami ruku'i, sekurang-kurang sempurna 3. Maka berkata Ibnul Malik, sekurang-kurang sempurna adalah 3. Wa akmaluhu, sempurnanya 7 kali. Dan pertengahannya adalah 5 kali. Dan sekurang-kurang kadar wajib adalah pada waktu itu sekadar subhanallah, dia perlu berada di dalam keadaan sesuatu perbuatan yang kita panggil sebagai tamakninah. Dia perlu tamakninah. Dia tak boleh turun je terus bangun. Maka itu tidak boleh. Kemudian sabda Nabi, wa idza sajada, dan apabila sujud, faqala fi sujudihi, lalu dia berkata sewaktu sujud, subhana rabbiyal a'la, sebanyak 3 kali, faqad tamma sujuduhu, maka sempurnalah sujudnya, wa dzalika adnahu, dan itulah sekurang-kurang sempurna 3 kali sujud. Qala, berkata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Huzaifah Ibnul Yaman, Uqbah bin Amir. Berkata Imam Tirmizi, hadis bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Mas'ud, laisa isnaduhu bimuttasil, sanadnya pada waktu itu tidaklah bersambung, sebaliknya terputus.
Aun bin Abdullah kerana perawi yang bernama Aun bin Abdullah bin Utbah tidak pernah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Wal amalu ala hadza, dan amalan untuk perkara ini di sisi ahli ilmu, yastahibbun, mereka menyukai agar tidak mengurangkan seseorang sewaktu rukuk dan sujud kurang daripada 3 kali tasbih. Jangan kurangkan, walaupun boleh, tapi jangan kurangkan tasbih sewaktu rukuk dan sujud kurang daripada 3 kali. Kemudian Imam Tirmizi bawakan pandangan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak suka kalau imam baca 5 kali tasbih supaya makmum dapat baca 3 kali dengan tenang. Waruya, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak di mana beliau berkata, astahibbu, aku menyukai untuk imam bertasbih sebanyak 5 kali. Kenapa? Likai yudrika man khalfahu, supaya makmum yang berada di belakangnya dapat untuk membaca thalatha tasbihat, 3 kali tasbih. Wa hakadha qala Ishaq bin Ibrahim, dan inilah pandangan Ishaq bin Ibrahim. Maka sekurang-kurang sunnah 3, tapi imam jangan baca 3, takut nanti makmum tak sempat baca. Maka imam baca 5 supaya makmum dapat baca 3, kata Abdullah bin Mubarak. Riwayat 261. Wa bihi ilahi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah 'anil A'mash qala sami'tu Sa'd bin Ubaidah yuhadditsu 'anil Mustawrid an Silah bin Zufar an Hudzaifah radhiyallahu an. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'ih, maka Nabi mengucapkan sewaktu rukuk baginda, subhana rabbiyal azim, wa fi sujudih, dan sewaktu sujud baginda, subhana rabbiyal a'la, wa ma ata ala ayah, dan tidaklah baginda sampai pada mana-mana ayat rahmat, illa waqafa, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam akan berhenti seketika, wa sa'ala, dan berdoa. Wa ma ata ala ayati azab, dan tidaklah baginda berhenti pada mana-mana ayat azab sewaktu membaca, illa waqafa, kecuali baginda berhenti, wa ta'awwadha, dan meminta perlindungan. Maka ini berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Maka sebahagian para ulama kata lagi-lagi kalau solat sunat, maka digalakkan untuk bila tiba pada ayat rahmah, kalau faham minta doa. Kalau tiba pada ayat azab, maka minta perlindungan dalam bahasa Arab. Kalau nak dalam bahasa Melayu, maka jangan dilafazkan doa tersebut. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, dan ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa haddatsana wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Syu'bah nahwahu. Syu'bah meriwayatkan riwayat yang lebih kurang sama dengannya. Bab yang ke-80 berkenaan tentang larangan untuk membaca Al-Quran sewaktu rukuk dan sujud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baca Arafah, maka yukrahu, makruh membaca Al-Quran sewaktu rukuk dan sujud, makruh tahrimi. Namun pada waktu itu tidaklah melazimkan sujud sahwi. Dia tak batal solat. Namun ini adalah makruh yang sangat-sangat ditekankan untuk tidak membaca Quran sewaktu rukuk dan sujud. Sebab ada tasbih dia, ada zikir dia yang tersendiri. Bab yang ke-80, bab ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang, finnahyi, berkenaan larangan, anil qiraati, daripada membaca Al-Quran, fir ruku', pada waktu rukuk, was sujud, dan sujud. Apakah dalil yang mana adanya larangan begitu? Riwayat 262. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik tahwil. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah an Malik an Nafi'in an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, an lubsi, daripada memakai al-qassi. Apakah maksud al-qassi? Lihat kepada sahara dulu, maka nampak tak? Gariskan. Qassi adalah thiyabun min kattan makhlutun min harir, pakaian yang bercampur dengan sutera. Maka lelaki tak boleh pakai sutera, sebab itu Nabi larang. Maka kenapa dipanggil qassi? Kerana nusibat ila qaryati Qas,
Ianya merujuk kepada satu tempat, satu bandar di mana baju itu biasa dibuat, iaitu kepada Qas. Di manakah Qas ini? Lihat kepada qawata di hujungnya, tu'malu bil Qas min biladi Misr, di negeri Mesir. Maka baju-baju ini dibuat di Mesir. Maka dipanggil baju yang bercampur dengan sutera sebagai Al-Qasi. Nampak tak kat qawata tu? Gariskan. Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sabda Nabi SAW, maka kata Ali bin Abi Talib, sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada memakai pakaian yang bercampur dengan sutera. Wal mu'asfar, pakaian yang telah dikuningkan warna dia. Warnanya lain tetapi dijadikan warna kuning. Dan yang ketiga, wa anta khattumiz zahab, daripada memakai cincin emas. Tak boleh untuk lelaki. Wa an qira'atil Quran, dan yang keempat, Nabi melarang daripada membaca Al-Quran sewaktu rukuk. Maka ini menjadi dalil waktu rukuk, dan dikiaskan daripada situ sujud, tidak boleh membaca Al-Quran. Ada zikir dia yang tersendiri. Wa fil babi an Ibn Abbas, di dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ali bin Abi Talib adalah hadis hasan sahih, dan ianya adalah pandangan para ilmuwan daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang selepas mereka. Karihu, mereka mengatakan makruh al-qira'ata, membaca Al-Quran fir ruku'i was sujud, waktu rukuk dan sujud. Maka jangan baca Quran. Ada zikir dia, subhana rabbiyal a'la pada waktu rukuk, dan subhana rabbiyal azim pada waktu rukuk, dan subhana rabbiyal a'la sewaktu sujud. Bab yang ke-81 berkenaan tentang tamakninah. Tamakninah bermaksud berdiam seketika, bertenang seketika. Maka tak boleh solat seumpama ayam mematuk makanan di tanah. Pada waktu itu turun naik, turun naik, turun naik. Dia mesti pada waktu itu ada ketenangan. Maka apakah yang sekurang-kurang ketenangan? Saya lupa nak tunjukkan tadi muka surat 196 pada Arafah, 4 baris daripada bawah. 4 baris daripada bawah. Jumpa ke? Wa inda Syafi'iyah. Jumpa ke? Okey, gariskan. Di sisi mazhab Syafi'i, sekurang-kurang tamakninah adalah ta'dilul arkan bihaitsu tanqati'ul harakah. Menjadikan tubuh badan sewaktu melakukan rukun tersebut berhenti daripada pergerakan. Maksudnya bila sujud, pada waktu itu dia betul-betul sujud, baru bangun. Maka menjadikan tubuh badan sewaktu melakukan rukun tersebut terputus daripada pergerakan sebelumnya ataupun selepasnya. Maka pada waktu itu dia berdiam seketika. Dan ada yang menyebut paling kurang kadar subhanallah. Tak bolehlah kalau contohnya kita tengah lewat sekalipun, kita rukuk terus bangun. Tak boleh, tak sah. Dia mesti kadar sekurang-kurangnya terputus pergerakan tubuh badan daripada perbuatan sebelum dan selepasnya. Sebab itu dibawakan tentang tamakninah. Kata Imam Tirmizi dengan tajuknya Babu Majaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang, fiman, pada berkenaan orang yang la yuqimu, tidak meluruskan, sulbahu, tulang belakangnya, fir rukuk, sewaktu rukuk, was sujud, dan sujud. Maka ini tulis di situ tamakninah fil arkan. Maksud daripada hadis ini adalah untuk ada tamakninah pada rukun-rukun solat. Okey. Riwayat 263. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Umarah bin Umair an Abi Ma'mar an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Daripada Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u. La tujzi'u diterjemahkan sebagai tidak sah. La tujzi'u, tidak mencukupi, tidak sah. Salatun, salat, la yuqimu, tidak lurus. Ar-rajulu, seseorang lelaki, seseorang itu, fiha, sewaktu salat. Yakni yang dimaksudkan dengan Nabi, kata perawi, sulbahu, tulangnya. Pada waktu itu tulang belakangnya tak lurus. Sewaktu rukuk dan sujud. Tak sempat nak lurus, baru sujud dah bangun. Baru rukuk dah bangun. Maka tak sah solat yang seperti itu. Qala,
Maka kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Ali bin Syaiban, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Rifa'ah Az-Zuraki radhiyallahu taala anhum. Kata Imam Tirmizi, qala Abu Isa, hadis Abu Mas'ud yang kita baru baca tadi adalah hadis hasan sahih. Wal amalu ala hadza inda ahli ilmi, dan amalan untuk perkara ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang yang selepas mereka, yarawna, mereka berpandangan, an yukima, mesti meluruskan seseorang itu sulbahu, tulang belakangnya, sewaktu rukuk dan sujud. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway, man la yuqimu sulbahu, barang siapa yang tidak meluruskan tulang belakangnya, dalam kurungan tidak melakukan tamakninah pada rukun, sewaktu rukuk dan sujud, fa salatuhu, maka solatnya fasidah, batal, rosak solat dia. Tanpa tamakninah pada rukun, batal solat seseorang tersebut. Kenapa? Dalil yang kita baca tadi, Nabi menyebut la tujzi'u, tidak sah, tidak mencukupi. Li hadisin Nabi, disebabkan sabdaan Nabi yang kita baru baca tadi, la tujzi'u, tidak sah, salatun, solat seseorang, la yuqimur rajul, yang tidak meluruskan pada solatnya tulang belakangnya sewaktu rukuk dan sujud. Kemudian kata Imam Tirmizi berkenaan tentang perawi Abu Ma'mar, wa Abu Ma'mar namanya adalah Abdullah bin Sakhbarah. Namanya adalah Abdullah bin Sakhbarah. Sementara sahabat Nabi Abu Mas'ud Al-Ansari namanya adalah Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dan beliau dikenali dengan nama Al-Badri. Kemudian cek kepada Arafah, baris yang hujung sekali, kenapa beliau dipanggil Al-Badri? Ada yang mengatakan kerana beliau tinggal di Badar. Sebab itu lihat, qila innahu laysa min ashabi Badar. Ada pandangan mengatakan beliau bukan daripada para sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar. Bal minal muqimina fi mawdi'in bi Badrin, tetapi seorang yang tinggal di Badar. Namun kata Imam Bukhari, innahu mimman syahida ghazwata Badrin, beliau dipanggil Al-Badri kerana termasuk daripada sahabat Badar. Lalu siapa nama sahabat ni? Sama-sama sebut Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr Al-Badri. Uqbah bin Amr nama beliau radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal juga. Bab yang seterusnya berkenaan tentang apa yang patut dibaca sewaktu dalam keadaan i'tidal, bangun daripada rukuk. Bab yang ke-82, bab ma yaqulur rajul, bab apa yang patut diucapkan oleh seseorang idza, apabila rafa'a, bangun, rafa'a, mengangkat, ra'sahu, kepalanya, minar rukuk, daripada rukuk. Maka boleh tulis di situ waqtal i'tidal, sewaktu i'tidal. Apa yang zikir dan doa yang patut dibaca? Maka Imam Tirmizi bawakan dulu zikir yang panjang yang Imam Syafi'i kata sunnah untuk baca sewaktu rukuk, solat fardu dan juga solat sunat. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila, rafa'a, mengangkat, ra'sahu, kepala baginda yang mulia, minar ruku'i, daripada rukuk, qala, maka baginda membaca, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Sama-sama baca, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil'as samawati wal ard, wa mil'a ma bainahuma, wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Sunnah untuk baca ini walaupun solat fardu maupun solat nafil lagi ditekankan.
Berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abi Aufa, Abu Juhaifa, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Ali bin Abi Talib yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih. Wal amalu ala hadza inda ba'd ahli ilmi, dan amalan pada perkara ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan ianya dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, yaqulu, dibaca doa tadi sewaktu solat fardu dan juga solat sunat. Maka lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah. Yang pertama, jumpa tak? Maka kata para ulama berbeza pendapat bila Nabi baca doa ini. Maka wa'lam, kata sebahagian syurah, ketahuilah apa yang difahami daripada penyusunan Imam Muslim, beliau menunjukkan Nabi membaca doa ini waktu solat malam, annahu waqi'a salatal lail. Dalam riwayat Tirmizi dalam kitab Ad-Da'awat, kitab doa, maka Imam Tirmizi menjelaskan ianya adalah sewaktu solat fardu. Sebab itu Imam Syafi'i kata baca sewaktu solat fardu. Dan wasarraha, dan menjelaskan Ibnu Hibban dan Asy-Syafi'i bahawa ianya Nabi baca waktu solat fardu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu je. Maka para ulama berbeza pendapat hadis ini Nabi baca waktu solat fardu ataupun solat sunat. Imam Syafi'i kata ianya dibaca pada solat fardu. Okey. Bab yang yang mana tadi? Qala yaqulu, berkata Imam Syafi'i, hadza fil maktub, berkata Imam Syafi'i, yaqulu hadza fil maktubati wat tatawwu, hendaklah membaca doa tadi dalam solat fardu dan solat sunat. Berkata sebahagian daripada ulama Kufah, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah, yaqulu hadza, dibaca doa di atas, fi salati tatawwu, hanya pada solat sunat, wala yaquluhu, dan tidak boleh membacanya pada solat fardu. Imam Abu Hanifah kata tak boleh baca pada solat fardu. Bab yang ke-83, babum minhu akhar, bab daripada bab yang sebelumnya, iaitu apa yang patut dibaca ketika mengangkat kepala daripada rukuk. Riwayat 265. Wa bi ilaihi qala hadatsana al-Ansari qala hadatsana Ma'dun qala hadatsana Malik an Sumayyin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka sabda Nabi, maka ucapkanlah oleh kamu wahai makmum, Rabbana walakal hamd. Sabda Nabi, fa innahu, maka sesungguhnya seseorang yang wafaqa, bersamaan, qauluhu, ucapan Rabbana walakal hamdu dia, qaulal malaikah, dengan ucapan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Lihat kepada Arafah, pada baris yang kedua daripada bawah, jumpa tak? Okey, Rabbana walakal hamd. Maka di sini kata para ulama, fi hadha doa, pada ucapan Rabbana walakal hamd, ada 4 riwayat, arba'a wujuh, ada 4 riwayat. Yang pertama bil waw, sama-sama Rabbana walakal hamd, ada waw, pada walaka. Yang kedua bidunil waw, Rabbana lakal hamd, silakan. Itu pun ada riwayatnya. Yang ketiga ada penambahan Allahumma dengan waw, Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan yang keempat adalah dengan Allahumma tanpa waw, Allahumma Rabbana lakal hamd. Okey. Waqala an-Nawawi, jumpa tak? Waqala an-Nawawi, kata Imam Nawawi, bisubuti arba'ah aujuh, keempat-empat yang cara bacaan tadi, fir riwayat, ada di dalam riwayat-riwayat hadis.
Maka ini adalah perbezaan pendapat dan riwayat berkenaan Rabbana walaka ataupun laka ataupun Allahumma di awalnya dan sebagainya. Maka sabda Nabi, barang siapa yang ucapan Rabbana walakal hamd dia bersamaan dengan ucapan malaikat, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wal amalu alaihi, dan amalan di atas perkara ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang selepas mereka, mereka berkata mereka berpandangan bahawa imam berkata sami Allahu liman hamidah, itu imam punya bahagian. Wa yaqulu man khalfal imam, dan makmum pula berkata Rabbana walakal hamd. Wa bihi yaqulu Ahmad, dan inilah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, dan boleh tambah di situ Imam Abu Hanifah. Maka imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana walakal hamd. Maka itu pandangan pertama. Qala Ibn Sirin wa ghairuh, berkata Muhammad bin Sirin dan yang lain-lain, yaqulu man khalfal imam, makmum juga boleh membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, menggabungkan kedua-duanya mislah, sama seperti apa yang diucapkan oleh imam. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan Ishaq. Maka dalam mazhab Syafi'i, imam dan makmum sama bacaan dia sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dan kalau boleh tambah seperti riwayat 263, mil as-samawati wal ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, maka itu lebih afdal, lebih baik. Kemudian Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang di mana nak meletakkan tangan sewaktu sujud. Di mana nak meletakkan tangan sewaktu sujud. Bab yang ke-84. Babu ma jaa fi wad'il yadaini qabla ar-rukbataini fi minta maaf, pada bab ini adakah nak mendahulukan lutut ataupun pada waktu itu tangan sebelum lutut ataupun selepas meletakkan lutut. Okey, maka ini perbahasan dia. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan fi wad'il yadain, meletakkan kedua tangan, qabla rukbatain, sebelum meletakkan lutut, fi sujud, waktu sujud. Adakah boleh? Selalunya lutut dulu baru tangan. Tapi boleh tak waktu daripada i'tidal berdiri nak ke sujud, kita letak tangan dulu baru meletakkan lutut? Adakah boleh? Maka ini hadis dan riwayat dia. Okey, Arafah, baca Arafah, gariskan. Okey. Maka kata Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, yada'ul aqrab ilal ardi awwala, letakkan anggota yang paling hampir dengan tanah, iaitu lutut dulu. Dan ketika mana bangun, maka ianya berbeza. Maka lutut dulu, baru tangan, baru muka sewaktu nak rukuk. Bangun daripada rukuk, muka dulu angkat, baru tangan, baru lutut. Wa huwa mazhabus Syafi'iyah, dan itulah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Berkata Imam Malik, biwad'il yadain, letak tangan dulu sebelum rukuk, mengikut pandangan beliau, dan masing-masing mempunyai hadis yang tersendiri. Maka jom kita lihat hadis. Wa bi ilaihi qala hadatsana Salamah bin Syabib wa Abdullah bin Munir wa Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wal Hasan bin Ali al-Hulwani wa ghairu wahidin qalu hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Syarikun an Asim bin Kulayb an abihi an Wa'il bin Hujr. Daripada Wa'il bin Hujr, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila sujud, yada'u, meletakkan, rukbatayhi, kedua lutut baginda, qabla yadayhi, sebelum meletakkan tangan. Maka ini sunnahnya, letakkan lutut dulu, baru tangan, baru muka. Wa idza nahada, dan apabila nak bangun daripada sujud, rafa'a yadayhi, maka Nabi akan mengangkat kedua tangan dulu, qabla rukbatayhi, sebelum mengangkat lutut. Dan ini yang sunnah. Waktu nak sujud, letak lutut dulu, baru tangan, baru muka. Bangun, angkat muka dulu, baru tangan, dan baru lutut. Wazad al-Hasan bin Ali fi hadithih, dan perawi yang bernama Hasan bin Ali telah menambahkan
penambahan pada riwayatnya. Qala Yazid bin Harun, qala Yazid bin Harun, dan beliau pada waktu itu menambah perawi yang bernama Yazid bin Harun. Walam yarwi Syarikun an Asim bin Kulayb illa hadal hadis, dan Syarik tidak ada meriwayatkan hadis daripada Asim bin Kulayb kecuali hanya hadis ini sahaja. Qala, berkata Imam Tirmizi, hadza hadithun gharibun hasan. Hadis ini adalah hadis yang gharib hasan. Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis ini selain daripada Syarik. Wal amalu alaihi, dan amalan untuk perkara ini di sisi kebanyakan ahli ilmu, yarawna, mereka berpandangan, an yada'ar rajulu, hendaklah seseorang itu meletakkan lututnya dahulu sebelum meletakkan tangannya. Wa idza nahadha, dan apabila bangun, rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya dulu sebelum daripada kedua lututnya. Wa rawa Hammamun, dan telah meriwayatkan Hammam daripada Asim riwayat ini secara mursal dan tidak menyebut di situ sahabat Nabi Wa'il bin Hujr. Maka ada riwayat yang mursal, ada riwayat yang pada waktu itu kata Imam Tirmizi ianya adalah gharib kerana tidak ada riwayat yang lain, namun ini adalah dalilnya meletakkan lutut kemudian baru tangan ketika mana nak sujud. Babun akharu minhu, bab yang lain pecahan daripada bab yang di atas, yang mana dalam bab ini Nabi SAW tidak suka untuk sujud seperti mana unta duduk. Maka macam mana unta duduk? Maka para ulama berbeza pendapat tentang daripada hadis ini. Ada yang kata maksud daripada unta duduk, letak tangan dulu baru lutut. Tapi majoriti para ulama kata itu bukan maksud daripada hadis ini. Maksud daripada hadis yang kita nak baca, yang mana Nabi SAW tidak suka sujud seperti mana unta duduk, adalah pada waktu itu mengangkat punggung lebih tinggi daripada bahagian badan yang lain. Maka kita ke mana nak sujud, dia ke bawahkan bahagian badan dia dan punggungnya pada waktu itu ditinggikan. Maka sebaik-baiknya pada waktu itu, walaupun dia nak letakkan tangan dulu, maka dia turun sekali, dan pada waktu itu tidak meninggikan satu bahagian badan daripada bahagian badan yang lain. Untuk penjelasan ini, jom kita baca Arafah. Al-muradu min hadithil bab, kata para ulama, yang dimaksudkan daripada hadis yang bakal kita baca berkenaan jangan turun untuk sujud seperti mana unta duduk. Maka wa aqulu bi anna muradal hadis, maksud daripada hadis ini ada yang mengatakan adalah meletakkan tangan sebelum lutut. Wa hadza lil ma'zur, dan ini kalaulah untuk orang yang uzur tak mengapa. Untuk orang yang uzur dan dia tak boleh letak lutut dulu, maka pada waktu itu tidak mengapa. Namun kalaulah dia nak meletakkan tangan sebelum lutut, wala yabruk burukal jamal, namun janganlah duduk seperti mana unta duduk. Maka bagaimanakah unta duduk? Wa huwa an yukhfidha nisfah, unta akan merendahkan sebahagian badannya, wa yarfa'u nisfah, dan pada waktu itu meninggikan bahagian badan yang belakangnya. Punggungnya tinggi, pada waktu itu bahagian depan badan ditundukkan. Fahasilul makna, maka ringkasan daripada makna ini, annal ma'zur, orang yang uzur tak boleh letak lutut dulu untuk sujud, kena letak tangan dulu. Maka pada waktu itu janganlah dia mengangkat punggungnya pada waktu itu lebih tinggi daripada bahagian depan badannya untuk turun sujud. Bal yukhfiduhuma, namun sebaliknya rendahkanlah bahagian depan badan dan bahagian punggung serentak. Dan pada waktu itu tidaklah turun seperti mana unta turun untuk duduk. Jelas ke jelas? Gariskan pada bahagian tersebut. Ke ada yang tak faham? Faham, jelas. Riwayat 267. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdullah bin Rafi an Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan an Abi Zinadi an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'midu. Ya'midu di sini ada yang mahzuf. Apakah yang mahzuf? Baca sahara. Bi taqdiri hamzatil istifham al-inkari. Maksudnya aya'midu.
adakah ingin ayamidu, adakah ingin ahadukum salah seorang daripada kamu fayabruku, lalu dia duduk fi salatihi, dalam solatnya, barkal jamal, seperti unta duduk. Adakah ingin salah seorang daripada kamu untuk duduk dalam solatnya seperti unta duduk? Maka Nabi tak suka. Maka bagaimanakah unta duduk? Dia meninggikan bahagian belakang punggung dia dan merendahkan bahagian depan dia. Dan pada waktu itu baru direndahkan belakang. Maka Nabi SAW tak suka begitu. Tak mengapa kalau nak letak tangan dulu, namun turunkan badan pada waktu itu sekali. Namun kalaulah memang dah tak boleh, maka buatlah apa yang mampu. Maka ini adalah bab yang ke-85. Berkata Imam Tirmizi, muka surat yang ke-200. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya daripada hadis Abu Zinad kecuali daripada sanad ini sahaja. Wa qad ruya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Sa'id Al-Makburi, daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Sa'id Al-Makburi telah didhaifkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan para ulama hadis yang lain. Kemudian bab yang ke-86, Imam Tirmizi menerangkan bahawa sujud mestilah dengan dahi dan hidung. Mestilah dengan dahi dan hidung. Maka kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan sujud alal jabhah, di atas dahi, wal anf, dan hidung. Maka sujud di atas dahi dan hidung. Namun mana satu yang asal? Adakah dahi yang asal ataupun hidung yang asal untuk sujud? Maka lihat kepada Arafah. Okey. Maka di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, jumpa ke tidak? Jumpa. Haqiqatus sajdati ala mazhabi Abi Hanifah. Sujud yang asal di sisi mazhab Imam Abu Hanifah adalah wada'al jabhah, adalah dahi. Itu adalah anggota sujud yang asal, dahi. Wa yushtaratu, kemudian ada syarat-syaratnya dan kemudian ada dalilnya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala Abu Hanifah, baris bawah dia, jumpa ke? Imam Abu Hanifah berkata lagi, law sajada 'alal anfi au 'alal jabhah yujzi'uh. Kalaulah seseorang itu dia solat pada salah satu daripada dua anggota, walaupun yang asalnya dahi, tapi kalaulah dia solat hanya pada dahi sahaja ataupun hidung sahaja yang sentuh tanah waktu sujud, kata Imam Abu Hanifah, solatnya sah. Wal jumhur, adapun majoriti para ulama mengatakan la yajuzul iktifa'u 'alal anf, tidak boleh sujud hanya pada hidung sahaja. Mestilah sekurang-kurangnya dahi, kerana itu yang asal. Sebaik-baiknya adalah dahi dan juga hidung. Maka ini adalah perbezaan pendapat, dan afdalnya adalah sujud pada dahi dan hidung ataupun sekurang-kurangnya dahi. Riwayat yang ke-268. Wa bi ilahi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman qala hadatsani Abbas bin Sa'd an Abi Humaid as-Sa'idi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Humaid Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, apabila baginda sujud, amkana, baginda menekankan ataupun meletakkan dengan sempurna anfahu, hidung baginda, wajabhatahu, dan dahi baginda, al-arda, di atas tanah, di atas tanah. Wanaha, dan Nabi menjarakkan kedua tangan baginda daripada sisi badan baginda. Wa wada'a, dan Nabi meletakkan kedua tapak tangan baginda hazwa mankibaihi, sejajar dengan bahu baginda. Ini seperti mana mazhab Syafi'i, tapak tangan sewaktu angkat takbir dan juga sewaktu sujud adalah sejajar dengan bahu, ibu jari sejajar dengan cuping telinga, jari penghujung jari sejajar dengan bahagian atas telinga. Itu kita dah baca dah tadi. Qala, berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Dan Wa'il bin Hujr, Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang baru kita baca adalah hadis yang hasan sahih. Dan amalan pada perkara ini di sisi ahli ilmu, mereka berkata ayyasjudar rajul, hendaklah seseorang itu sujud di atas dahi dan hidungnya. Fa'in, maka sekiranya seseorang itu hanya sujud atas dahi tidak hidung, dia sujud dahi je dan tidak hidung. Faqala qaumun min ahli ilmi, maka berkata sebahagian daripada ahli ilmu, yujzi'uh, mencukupi. Dan ini pandangan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Wa qala ghairuhum, dan kalaulah seseorang itu dan sebahagian berkata la yujzi'uhu, tidak sempurna sehinggalah seseorang itu sujud atas kedua-duanya, dahi dan juga hidung. Maka bab yang ke-86. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca hadis-hadis berkenaan tentang solat yang ada dalam Sunan Tirmizi. Seterusnya Imam Tirmizi membawa tajuk Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan aina yada'ur rajulu wajhah, di manakah seseorang itu nak meletakkan wajahnya idza sajada, waktu sujud. Kat mana? Jawapannya antara dua tangan dia. Pada waktu itu diletakkan wajah di antara kedua tangannya. Riwayat yang ke-269. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hafs bin Ghiyath anil Hajjaj an Abi Ishaq qala qultu lil Bara ibn Azib. Abu Ishaq berkata, aku telah berkata kepada Bara bin Azib, sahabat Nabi radhiyallahu anhum, aina kana an-nabiyyu, di manakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yadau, meletakkan wajahu, wajah baginda yang mulia, idza sajada, apabila sujud. Faqal, maka berkatalah Bara bin Azib, baina kaffai, di antara kedua tapak tangan baginda. Maksudnya waktu sujud, wajah di antara kedua tapak tangan. Namun pada waktu itu hujung jari sejajar dengan bahagian atas telinga, ibu jari dengan cuping telinga, dan tapak tangan pada waktu itu sejajar dengan bahu. Riwayat yang mana tadi? Hadisul Bara, kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dan dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Wa'il bin Hujr, Abu Humaid. Hadis bin Bara ibn Azib, kata Imam Tirmizi, adalah hadis yang hasan gharib, dan ianya adalah apa yang dipilih oleh sebahagian daripada ahli ilmu, bahawa tangan mestilah berhampiran dengan kedua telinganya. Sewaktu sujud, tangan mesti berhampiran dengan kedua telinga. Bab yang ke-88, bab ma jaa fi sujudi ala sab'ati a'dha, bahawa anggota sujud itu ada tujuh. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan fi sujudi, pada sujud, ala sab'ati a'dha, atas anggota yang tujuh. Apakah tujuh anggota sujud? Jom kita dengar riwayatnya. Riwayat yang ke-270. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Bakr bin Mudhar an ibn al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, daripada pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, annahu sami'a, sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza sajadal abdu, apabila seorang hamba Allah sujud, sajada, maka sujudlah, ma'ahu, bersama dengan dia, sab'atu arab, tujuh anggota. Lihat kepada qawata, arab ay a'dha, yang mana maksudnya adalah anggota. Tujuh anggota akan turut sujud. Apakah tujuh anggota? Yang pertama wajhuh, wajahnya. Yang kedua dan ketiga wakaffah, kedua tapak tangannya. Yang keempat dan lima warukbatah, kedua lututnya. Dan yang keenam dan tujuh waqadamah, kedua kakinya. Berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama, riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Jabir dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum.
Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadithul Abbas, hadis Abbas bin Abdul Muttalib yang kita baru baca adalah hadis yang hasan sahih. Wa alaihi al-amal, dan itulah yang menjadi amalan di sisi para ulama. Riwayat yang ke-271. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Taus an Ibn Abbas, daripada Taus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan an yasjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'dha, pada 7 anggota badan. Apakah 7 anggota badan? Tadi kita telah baca. Wala yakuffa, dan tidak menelak ataupun tidak memegang. Yakuffa bermaksud yadum ataupun yajma', tidak memegang ataupun tidak menahan. Sya'rahu, pada waktu itu rambutnya, wala thiyabahu, dan pakaiannya. Maka dalam solat Nabi SAW tidak suka untuk pegang-pegang pakaian, maksudnya genggam pakaian, ataupun pada waktu itu pegang rambut, kerana itu adalah gambaran tidak khusyuk dan ianya perbuatan yang makruh. Tak batalkan solat, namun pada waktu itu ianya adalah makruh. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-89, bab ma jaa fit tajafi fi sujud. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan perlu menjarakkan tangan daripada tubuh badan ketika mana sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Dah tinggal lagi berapa minit? 5 minit. Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Kita sambung esok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain insya-Allah. Jumpa dalam program Mahsyar pada jam 6 petang nanti.